Untuk maklumat yang lebih lanjut, sila subscribe channel saya, like, share, dan klik butang notifikasi. Terima kasih di atas sokongan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat Pelantar Satu Malaysia serta Indonesia. Jadi tuan-tuan, pada hari ini saya akan berkongsikan video yang agak panjang, untuk bercerita berkenaan dengan kaedah untuk menyelesaikan masalah backworm melalui treatment drug injection. Jadi kita akan kongsikan sebentar lagi. Semoga tuan-tuan mendapat manfaat daripada video ini. Jom. Baiklah tuan-tuan, bagi mengenal pasti ladang mempunyai serangan backworm ataupun tidak, terlebih dahulu kita harus melakukan kerja sensus. Sensus dilakukan oleh pihak ladang mengikut SOP tertentu yang telah disediakan. Bagi tujuan latihan, kami telah memilih satu pelepah yang telah dikenal pasti di tepi jalan bagi memudahkan kerja-kerja latihan dilakukan. Jadi, terlebih dahulu pelepah yang telah diturunkan haruslah diterbalikkan kerana kebanyakan backworm yang masih aktif berada di bahagian atas. Pihak ladang perlu mengenal pasti apakah jenis backworm yang ada pada ladang, sama ada ia adalah Petroma pendula, Mahasena corbeti ataupun yang paling common iaitu Metisa plana. Setiap backworm mempunyai life cycle yang berbeza daripada telur, larva, pupa sehinggalah dewasa. Jadi mengenal pasti tempoh kitaran adalah sangat penting untuk seterusnya melakukan pelan terhadap penyelesaian backworm tersebut. Jadi setelah selesai di bahagian atas, kita akan terbalikkan pula untuk di bahagian bawah. Ini adalah penting untuk mengenal pasti secara keseluruhan masalah backworm tersebut. Namun pada pendapat kami, jika pengiraan backworm yang ada telah melepasi threshold level tertentu, maka tak perlulah kita nak melakukan sensus sampai habis. Cukuplah kita tahu bahawa ia dah memenuhi kriteria untuk melakukan kerja tindakan pembetulan. Jadi pihak ladang juga perlu pastikan apakah stage mereka ada sekarang. Adakah mereka berada di single stage ataupun multiple stage. Jadi seterusnya mereka boleh merancang untuk melakukan kerja pada masa yang bersesuaian. Pada sesi ini, kita akan menggunakan racun Rain ataupun Acifate 97% daripada G-Planter. Apakah kelebihan racun ini? Racun ini adalah merupakan SG ataupun soluble granule. Racun Rain ini dapat larut sepenuhnya dalam tempoh masa yang agak pantas dan dalam masa yang sama ia adalah dalam bentuk yang amat jernih. Bancuhan racun ini juga amat mudah di mana sebanyak 2 kilo Rain digunakan dicampur dengan 2.5 liter air, di mana ia akan menjadikan stok solution sebanyak 4000 ml. Solution ini akan dapat menyelesaikan masalah 250 pokok ataupun boleh katakan 16 ml larutan sepokok untuk treatment. Boleh dilihat daripada gambar, stok solution untuk Rain adalah sangat jernih dan ia pasti akan mengurangkan masalah terhadap injector gun dan mengurangkan juga risiko terhadap kualiti kerja-kerja pemulihan dilakukan. Jadi setelah selesai dilakukan bancuhan tersebut akan dituangkan ke dalam bekas 4 liter ataupun bergantung kepada pihak ladang bagaimana mereka hendak melakukan kerja-kerja ini. Tapi kami memilih bekas ini kerana ia bersesuaian dengan stok solution sebanyak 4100 ml tadi. Jadi setelah habis ini kita pasti dia akan dapat selesaikan 256 pokok. Jadi tuan-tuan boleh tengok betapa clearnya bancuhan stok solution Rain tadi. Jadi pekerja perlu memakai PPE yang lengkap sepanjang proses ini dilakukan. Ini adalah bagi tujuan demo saja. Kebiasaan mereka akan melakukan bancuhan di dalam bekas yang lebih besar.
Pekerja juga perlu berhati-hati kerana racun ini adalah racun kelas 2 dan mereka seharusnya menjalankan kerja-kerja ini dengan supervision yang lebih baik. Setelah selesai kerja-kerja bancuhan, pekerja perlu memastikan alat ini dilakukan calibration terlebih dahulu ataupun memastikan tiada air bubble di dalam injektor gun tersebut. Ini adalah amat penting untuk memastikan kualiti kerja trunk injection yang dilakukan adalah sangat baik dan semua pokok mendapat jumlah racun yang sama iaitu 16 ml untuk satu pokok. Jadi setelah selesai dan setelah pasti bahawa bancuhan yang dapat itu adalah sama, jadi pekerja boleh terus melakukan aktiviti tersebut. Bagi pekerja yang melakukan aktiviti ini adalah PPE yang bersesuaian daripada coverall, sarung tangan dan sebagainya. Bagi pekerja yang melakukan kerja drill pula, mereka harus bersedia dengan PPE seperti berikut dan juga mesin drill. Ini adalah sangat penting untuk memastikan pekerja melakukan kerja dengan kaedah yang selamat. Bagi pekerja yang melakukan aktiviti drill dan juga pengenalpastian terhadap lubang, pekerja ini haruslah sentiasa dilatih dengan baik kerana setiap lubang yang dibuat hendaklah 0.5 hingga 1 meter daripada ground level dan SOP yang ketat haruslah dipatuhi oleh pekerja tersebut. Okey, boleh dilihat dalam video. Kerja dilakukan, harus juga dilakukan tanda untuk memastikan pekerja yang melakukan trunk injection tahu di mana lokasi lubang yang telah siap dibuat oleh pekerja yang melakukan kerja drill tadi. Jadi seterusnya, kerja-kerja ini haruslah dilakukan dengan berhati-hati kerana jika terlepas satu pokok, maka akan memberikan masalah kepada pihak ladang pula seterusnya. Okey. Jadi pada peringkat awal, semua aktiviti harus dilakukan dengan betul. Dalam masa yang sama, setelah melakukan kerja dengan panjang, calibration juga harus dilihat daripada masa ke semasa. Sebagai tambahan, kerja untuk melakukan lubang ini ataupun drill ini harus dilakukan dengan berhati-hati. Jika tidak dapat diselesaikan dengan satu, jadi lubang yang lain harus dibuat dan lubang ini haruslah pada sudut 45 darjah untuk memudahkan kerja-kerja drill dilakukan dan untuk memastikan juga kerja treatment ini amat berkesan. Untuk yang seterusnya, kita juga harus memastikan bahawa pekerja-pekerja yang melakukan kerja ini adalah pekerja yang sama. Jika kita melakukan dalam kumpulan, pekerja ini juga adalah pekerja yang kita senang kata adalah pekerja yang spesifik ataupun special team. Jadi mereka tidak bercampur-campur dengan kerja yang lain dan mereka tidak perlu latihan yang berterusan dan mereka boleh kita katakan pakar dalam membuat perkara ini. Jadi boleh kita lihat dalam video ni, position untuk kita meletakkan injector gun itu juga adalah sangat penting. Bukan kita suka-suka kita nak inject, tapi setelah masuk pada lubang yang sesuai, kita harus memastikan dia berada di kedudukan yang tepat. Barulah kita boleh melakukan injection dan terus tutup dengan tanah. Kenapa perlu tutup dengan tanah, tuan? Kerana untuk memastikan bahawa racun yang telah ada di dalam pokok tersebut tidak bercampur dengan perkara-perkara yang lain ataupun hujan ataupun apa sajalah, dan juga untuk tujuan keselamatan juga. Jadi setelah selesai, tanda color ini juga bermakna dia telah selesai melakukan kerja-kerja injection di ladang. Jadi pekerja harus peka, pekerja harus berhati-hati dan pekerja harus teliti dalam melakukan kerja trunk injection. Info tambahan, dua pekerja yang melakukan trunk injection akan dapat produktiviti sebanyak 1,250 pokok sehari ataupun bersamaan 8 ke 9 hektar. Manakala racun rain yang digunakan pula adalah sebanyak 10 kilo.
Mengikut pengalaman, jumlah ini sudah mencukupi untuk memastikan kualiti kerja yang dilakukan adalah yang terbaik dan seterusnya kerja terhadap pembetulan adalah betul dan tepat. Jadi sekian dahulu perkongsian saya pada hari ini. Semoga video yang saya kongsikan mendapat manfaat kepada tuan-tuan semua. Okay? Dan jika tidak keberatan, bolehlah berkongsi kepada semua pelanta-pelanta yang memerlukan ilmu yang saya kongsikan. Jadi jika terdapat sebarang pertanyaan ataupun sebarang ilmu yang ingin saya kongsikan, bolehlah berbuat demikian di ruangan komen. Sekian dulu daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.